Ada yang kata fatwa copy paste. Mari sini saya boleh tunjuk kepada anda beza copy paste dan tak copy paste. Kalau orang nampak fatwa-fatwa ni, dia kata copy paste memang bodoh piang dia. Dia tak erti apa maksud copy paste. Kita nak sebut hari ni juga sahabat-sahabat untuk nak ajak kepada sahabat-sahabat untuk faham tentang sistem fatwa ni. Fatwa ni sebenarnya sistem dia bagaimana? Ada beberapa perkara penting sahabat-sahabat. Ini ada garis yang sahabat-sahabat boleh baca dan boleh cari. Ini garis panduan pengeluaran fatwa di Malaysia. Diperaku oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa MKI kali ke-111 pada 9 hingga 10 November 2017 di Putra Sunway Kuala Lumpur. Maksudnya Majlis Raja-Raja juga bersetuju dengan garis panduan pengeluaran fatwa di Malaysia ini. Saya nak masuk perkara penting sahaja supaya tak ada lagi orang-orang yang jenis mangkuk-mangkuk ni, yang saya selalu sebut mangkuk, saya minta maaf. Mangkuk ni orang yang tak reti lah, orang yang tak cerdik lah ni mangkuk lah. Mangkuk hayun ni orang yang tak reti, orang yang tak cerdik lah. Biasanya orang yang tak cerdik ni kita panggil mangkuk hayun lah. Macam tu. Diorang ni sama ada tak cerdik tu disebabkan dia tak tahu tentang apa yang diperbahaskan, diperbincangkan, ataupun dia sengaja buat tak tahu. Dia ada dua jenis tu. Satu yang tak tahu tak apa lagi. Yang kedua adalah yang buat-buat tak tahu. Tu yang jadi masalah. Saya boleh ajak, saya boleh kongsikan macam mana fatwa-fatwa itu. Kalau hampa tak baca, saya tolong bacakan. Kalau tak tahu proses dia, hari ni kita nak kongsikan proses dia. Fungsi Jawatan Kuasa Fatwa. Ni kita kena tahu dulu. Jawatan kuasa ni siapa dulu? Kita sebut tentang Jawatan Kuasa Fatwa. Jawatan Kuasa Fatwa pun ramai orang tak tahu. Jawatan Kuasa Fatwa ialah jawatan kuasa perunding hukum syarak jemaah ulama'. Jamaah ulama'. Jadi orang yang duduk dalam majlis fatwa tu mereka adalah ulama'. Tak boleh lah macam saya tengok hari tu, saya nak tegur saya Inval 313. Saya tengok dalam dia punya post dekat TikTok. Dia kata bahawa mufti-mufti kita ni adalah penjawat awam. Kita boleh setuju mereka ini penjawat awam, tapi tak boleh nafikan mereka itu adalah ulama'. Sama ada awak suka ataupun tak suka. Ada orang dia suka Polis ya. Ada orang suka Selangor saja. Ada orang suka Kelantan saja. Tak apa. Tapi jangan nafikan status mereka sebagai ulama'. Mungkin ada perselisihan pendapat yang anda ambil dengan mereka, tetapi yang disebutkan di sini, mereka ini adalah ulama'. Bukan mufti saja tau. Bukan mufti sahaja, tetapi ahli jawatan kuasa fatwa itu dianggap sebagai ulama'. Sebab tu dia sebut jawatan kuasa fatwa ialah jawatan kuasa perunding hukum syarak atau jemaah ulama' ataupun majlis fatwa negeri, lembaga fatwa yang ditubuhkan berdasarkan peruntukan dalam Akta Enakmen Ordinan Pentadbiran Undang-Undang Islam Negeri-Negeri. Jadi ulama'-ulama' di negeri berkenaan. Mereka ni ulama'. Dalam negeri Perlis ada berapa? Kita tengok Ustaz. Yang ni ulama'-ulama' di negeri Perlis. Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis. Siapa dia? Ni nak sebut Negeri Perlis, saya masuk negeri lain juga. Jangan nak kata aku Perlis saja. Tak, saya sebut negeri lain juga. Yang pertama, Sahibus Samaha, Profesor Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Dr. Mazhar tu mufti dia. Timbalan mufti dia, ulama' juga, iaitu Sahibul Fadilah, Ustaz Tajul Urus bin Abdul Halim. Timbalan mufti dia boleh. Biasanya, timbalan mufti ni dia buat urusan-urusan operation lah, kepejabatan biasa dilakukan oleh timbalan mufti. Itu biasa. Kemudian, siapa lagi? Sahibul Fadilah, Profesor Dr. Muhammad Rozami Ramli. Dr. Rozami Ramli pun adalah ulama' di negeri Perlis. Kemudian Sahibul Fadilah Profesor Madya Dr. Muhammad Akram bin Datuk Dahman. Dia ni anak kepada Datuk Dahlan. Datuk Dahlan ni tok guru saya lah. Tok guru saya dulu dekat Mahat Tarbiyah Islamiah. Tok guru saya bahasa Arab dan juga banyak lagi lah. Dia ni pernah mengajar saya, Datuk Dahlan ni. Dia kemudian anak dia antaranya adalah ahli majlis fatwa. Dia pun dulu, Datuk Dahlan dulu pun dia pun ahli majlis fatwa juga. Iaitu Sahibul Fadilah Dr. Muhammad Akram. Yang ketiga, Sahibul Fadilah Profesor Madya Dr. Ismail Lutfi. Dr. Ismail Lutfi Japakia. Dr. Ismail Lutfi Japakia ni, dia ni orang Thailand. Tetapi dijemput
menjadi ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis. Dia ni orang Thailand. Kemudian Sahibul Fadilah Profesor Dr. Azman Muhammad Noor. Ini orang hadis, pakar hadis. Sahibul Fadilah Profesor Majlis Dr. Ahmad Wifaq Mukhtar, pensyarah USIM. Dr. Ahmad Wifaq Mukhtar ni dia pensyarah USIM dan dia ni pakar di dalam bahagian fatwa. Pakar bahagian fatwa di USIM Negeri Sembilan. USIM Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kan? Okey. Kemudian Sahibul Fadilah Ustaz Aidil bin Abdul Rahman ataupun Maulana Fakhrul Razi. Maulana Fakhrul Razi nama sebenar ni Ustaz Aidil. Maulana Fakhrul Razi ni yang ada Mahat Tafiz tu dekat Perak. Dia ni. Maulana Fakhrul Razi pun salah seorang daripada ulama negeri Perlis. Kemudian Sahibul Fadilah Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Al-Azhari. Yang ni lepasan lulusan daripada Al-Azhar yang menjadi pensyarah KUIP sekarang ni. Penulisan dia memang banyak gila. Kemudian Dr. Haji Zaharuddin bin Abdul Rahman. Yang apa kata pakar kewangan Islam tu kan. Pakar kewangan Islam tu. Yang ni Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Dia pun ahli majlis fatwa negeri Perlis. Kemudian Sahibul Fadilah Kiai Dr. Muhammad Zaitun Rasmin. Ini orang Indonesia. Menarik Perlis. Orang Indonesia, orang daripada Thailand, mereka juga dijemput untuk menjadi ahli majlis fatwa dan sekarang menjadi ahli majlis fatwa dekat negeri Perlis. Kemudian Sahibul Fadilah Dr. Tak silap saya Dr. Muhammad Zaitun ni, dia ni Muhammadiyah tak silap saya. Kemudian Sahibul Fadilah Dr. Ahmad Sufyan bin Cik Abdullah. Dr. Sufyan ni juga termasuk dalam bahagian muamalat. Dia ni pakar bahagian kewangan Islam juga, ekonomi. Kemudian Sahibul Fadilah Dr. Muhammad Luqman bin Maksin, ini pun juga pakar juga dan juga sahabat saya, Sahibul Fadilah Ustaz Said Abu Bakar bin Said Kamal Bahrain. Dia mengaji Jordan. Saya mengaji di Mesir. Waktu sebelum dia pergi Jordan, waktu sebelum saya pergi Mesir tu, kita kena masuk BTN kan, Biro Tata Negara. Masuk BTN sekejap. Yang tu saya masuk dengan dia lah, Ustaz Said Abu Bakar. Dan sahabat saya juga Ustaz Muhammad Khidir bin Abdul Ghani sebagai Setiausaha Usaha Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis. Jadi yang ni negeri Perlis. Ini ulama-ulama negeri Perlis yang menjadi ahli majlis fatwa. Jadi kalau fatwa dikeluarkan, dia dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa. Jadi mereka ni mesti terlibat. Dia bukan kepala Tok Mufti saja. Jadi semua ni terlibat di dalam ahli majlis fatwa. Bila kata keluar fatwa tu, dia bukan Dr. Mazhar seorang lah. Dia semua orang dalam ni terlibat. Kalau Perlis berapa orang? Siji, loru, telu, papat, lima, enam, pitu, ngolu, songo, 10, 11, 12, 13, 14 orang. Termasuk setiausaha 15 orang. 15 orang. Ini Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis. Nampak? Kemudian kita tengok fatwa Negeri Selangor lah. Mana dia punya ni? Kita cari tak. Sebab dia orang kadang-kadang tak berapa jelas sangat. Dia orang kadang tunjuk, kadang-kadang tak tunjuk kan. Dr. Anhar Wapir ni, dia ni adalah mufti. Dia mufti Negeri Selangor. Dia mufti dan dia ialah pengurusi majlis fatwa. Pengurusi majlis fatwa. Dia pengurusi. Dan bila keluar fatwa Negeri Selangor, bukan dia seorang saja yang dianggap sebagai bertanggungjawab pada fatwa tu. Bukan dia seorang saja. Yang terlibat itu adalah jawatan kuasa dia juga. Kita tengok Negeri Johor. Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor. Jadi bila nak keluarkan fatwa tu, mereka ni terlibat. Siapa dia? Yang pertama, pengurusi dia iaitu Mufti Negeri Johor, Datuk Haji Yahya bin Ahmad. Kemudian dia punya timbalan mufti, Datuk Haji Ahmad Faisal bin Muhammad. Kemudian Haji Muhammad Tahrir. Ni kita kenal sangat lah, orang Haji Johor kenal Haji Tahrir. Kemudian Tuan Haji Anwar bin Sarimin. Yang ni saya pernah jumpa waktu dulu. Dulu dia pernah jadi ketua bahagian penguatkuasa agama dekat Negeri Johor. Dia pernah jadi ketua penguatkuasa dan saya bertemu langsung dengan dia. Ustaz Anwar kami panggil lah, Ustaz Anwar. Kemudian Tuan Haji Halid bin Sono, Tuan Haji Yazid bin Bahrain, Haji Ramli bin Yusof, Tuan Profesor Madya Dr. Hussein bin Salamon, dan Profesor Madya Dr. Arif Saleh bin Rosman. Arif Saleh ni yang ingat tak? Dr. Arif Saleh ni yang jadi isu dengan Dr. Mazhar hari tu. Ya, Dr. Mazhar kata kalau Dr. Arif setuju nak debat dengan dia, nanti dia hantar surat tu. Ini Dr. Arif ni pun Jawatan Kuasa Fatwa. Dia pun ulama juga. Dia Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor. Dia ni tak silap saya, dia pernah jadi Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis juga. Tapi tak lama kemudian dia berhenti, dia masuk jadi
Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. Kemudian Tuan Haji Bahari bin Jalal. Jadi bila nak keluar fatwa Negeri Johor, yang terlibat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Kalau Negeri Johor dia 10 orang. Kalau Perlis 15 orang tadi kan. Ni Johor dia ada 10 orang. Jadi 10 ni ada kaitan. 10 tu. Ustaz Anwar. Ustaz Anwar tu abang angkat. Oh, saya pernah jumpa Ustaz Anwar ni, orang bagus. Ustaz Anwar. Oh, okey. Abang angkat. Oh, okey. Kenal tu. Kenal sungguh tu. Bagus. Jadi, yang ni disebut sebagai ulama-ulama yang berada di negeri berkenaan. Jadi, jawatankuasa fatwa inilah yang terlibat di dalam nak mengeluarkan sesuatu fatwa. Apa yang dimaksudkan dengan fatwa? Fatwa ialah apa-apa ketetapan hukum tentang sesuatu isu berkaitan dengan akidah, syariah dan akhlak yang diputuskan oleh jawatankuasa fatwa. Dari sudut undang-undang, ia akan dianggap sebagai fatwa apabila disiarkan di dalam warta. Sebab ada fatwa yang tidak diwartakan. Ada fatwa yang diwartakan. Yang menjadi undang-undang ialah yang diwartakan. Contoh yang diwartakan apa dia? Fatwa tentang kesesatan GISB. Jadi, fatwa tentang kesesatan GISB ni, dia telah diwartakan. Dengan maksud dia jadi undang-undang. Kalau kita langgar fatwa tu, kita boleh dikenakan tindakan dan juga hukuman. Yang mana kita akan dibawa pergi ke mahkamah syariah dan juga akan dihukum di dalam mahkamah berkenaan menurut tata kelola mahkamah. Nampak tak? Apa fungsi jawatankuasa fatwa? Ni fungsi jawatankuasa fatwa pun ramai orang tak tahu. Ni saya nak tolong upgrade sikit lah. Geng-geng yang tak tahu apa benda ni. Fungsi jawatankuasa fatwa ialah yang pertama, dia keluarkan pandangan hukum atau fatwa atas sesuatu persoalan yang diajukan kepadanya atau yang menimbulkan pertikaian berkaitan dengan hukum syarak. Jadi, apabila ada orang bertanya, rakyat di negeri itu bertanya, ataupun jawatankuasa sendiri bertanya-tanya tentang satu persoalan, maka fungsi jawatankuasa fatwa inilah yang akan mengeluarkan pandangan. Maksud ada kekeliruan. Ni JISB ni sesat ke tak sesat? Maka bila ada isu, dia ni sesat ke tak sesat? Dia ni masih lagi meneruskan amalan Aurat Muhammadiyah ke? Masih lagi kata Abu Ya ini adalah putera Bani Tamim ke? Masih lagi berdoa dengan nama Abu Ya ke? Masih lagi tak mewajibkan solat Jumaat disebabkan menganggap mereka di dalam jihad fisabilillah ke? Yang tu. Jadi kita ada kekeliruan dalam bab ni. Jadi yang memberikan pandangan hukum dan fatwa itu ialah jawatankuasa fatwa. Jadi mereka berperanan dalam bab ni. Itu yang pertama. Yang kedua, menimbang hukum yang telah dibuat oleh jawatankuasa fatwa MKI. Maksudnya, MKI keluarkan fatwa. Keluarkan pandangan hukum. Dia tak sebut fatwa, dia sebut pandangan hukum. MKI, Jawatankuasa Fatwa MKI, keluarkan pandangan hukum. Jadi, pihak Jawatankuasa Fatwa ni MKI ni maksudnya yang pusat lah. Yang kita kata duk bincang sekarang ni. Majlis raja-raja, mufti-mufti duk bincang tu. Diorang bincang, kemudian keluarkan satu fatwa ataupun satu pandangan hukum. Maka kemudian dibawa ke pihak negeri, jawatankuasa yang tadi, kalau Perlis 15, kalau Johor 10 orang tadi itulah yang berperanan untuk nak timbang balik, nak diwartakan di tempat tu ke ataupun tak diwartakan. Nampak tak? Jelas tak? Jadi dia bukan kerja main-main. Dia bukan kerja bodoh-bodoh. Dia bukan kerja bodoh-bodoh. Oleh sebab tu, kalau pok-pok JSB, saya tak kisah dengan orang JSB ni, orang ex-JSB. Kononnya dah tinggalkan JSB 5 tahun. Kononnya dah tinggalkan JSB 10 tahun. Kononnya tak pernah masuk JSB langsung. Tapi nama dalam pun 313 yang merupakan pegangan JSB dalam semua nombor JSB ni biasa dia letak 313. Kereta dia 313, motor dia 313, nombor telefon 313, akaun TikTok pun banyak letak 313. Itu biasa kita nampak kebiasaan. Kita tak katalah kalau letak 313 tu mesti orang JSB, tak semesti. Tetapi kebiasaan orang JSB memang dia letak 313. Sebab apa 313? Tentera Mahdi. Tentera Mahdi. Kemudian, permohonan untuk mendapatkan fatwa. Permohonan untuk mendapatkan hukum atau fatwa daripada Jawatankuasa Fatwa hendaklah dikemukakan kepada mufti. Jawatankuasa Fatwa juga boleh menetap dan memberikan pandangan hukum atau fatwa atas perintah Raja Pemerintah dan juga inisiatif sendiri. Maksudnya inisiatif dia Jawatankuasa Fatwa. Nampak sekarang duk viral isu JISB ni,
maka kita buat satu permohonan untuk kita dapatkan fatwa ataupun kita buat satu meeting untuk nak dapatkan fatwa berkaitan tentang hal ni. Kemudian saya pergi kepada kaedah pengeluaran fatwa. Ini yang hari itu saya duk nampak, bukan takat sahabat kita Reinval 313 tu saja, tetapi sahabat-sahabat yang lain pun ada masalah tu juga. Diorang ni tak faham kaedah pengeluaran fatwa dekat negara kita ni. Depa duk ingat, okey, mufti rasa macam nak keluarkan fatwa, dia keluarkan fatwa. Mufti rasa tak puas hati kat kawan tu, mufti pun pergi kata dekat kawan tu. Bukan macam tu. Itu Mangkuk Hayun buat macam tu. Ini bukan. Dia bukan buat macam tu. Kaedah pengeluaran fatwa disebutkan di dalam kenyataan ni, sebelum Jawatan Kuasa Fatwa memberi pandangan hukum atau membuat fatwa, satu kajian atau penyelidikan mengenai isu berkenaan hendaklah dilakukan. Ini SOP dia tau. Satu kajian atau penyelidikan mengenai isu berkenaan hendaklah dilakukan. Nampak tak? Dia bukan boleh keluar fatwa macam tu saja. Hampa ingat senang ke nak keluar fatwa, ingat macam orang politik keluar fatwa? Orang politik keluar fatwa ikut tekak dia ya. Geng dia bagi fatwa punya cantik, punya sedap, punya manis. Itu kalau geng dia. Kalau geng lawan dia, orang politik ni bagi yang paling baik kali. Kalau yang paling baik tu tak cukup lagi, pergi tambah lagi benda yang tak ada. Itu cara orang politik. Itu biasalah, tak mana, tak kisahlah. Geng-geng orang politik ni waktu berkempen macam tu lah. Dah habis kempen pun masih lagi terbawa-bawa lagi. Itu biasalah. Itu biasa orang politik. Tapi kaedah pengeluaran fatwa yang telah ditetapkan SOP dia di seluruh negeri dekat Malaysia ni, dia mesti buat kajian, mesti buat penyelidikan mengenai isu berkenaan. Dia tak boleh keluarkan macam tu saja. Dia mesti buat kajian dulu. Maksudnya, bukan dia ada satu meeting. Jom, kita meeting terus. Esok nak keluar fatwa ni, hari ni kita meeting. Bukan macam tu. Dia mesti buat penyelidikan. Ada tempoh untuk buat penyelidikan. Ada tim yang kena buat penyelidikan. Sebab tu kita kata, pihak negeri-negeri ni pun dia tak keluarkan serentak fatwa tu. Sebab apa? Sebab kena ada penyelidikan. Jadi ada yang penyelidikan dia cepat, habis. Jadi dia keluar fatwa dulu. Ada penyelidikan dekat tempat yang lain, mungkin dia rasa ada kelompongan ke, ataupun dia baru nak tubuh tim ke, apa seumpama dengannya. Maka dia lambat sikit. Ataupun dia dah siap, tapi ada prosedur-prosedur pengurusan fatwa yang belum boleh menyebabkan dia mewartakan. Yang tu pun boleh jadi juga. Tapi yang penting kita nak sebut kat sini, mesti ada satu kajian dan juga penyelidikan. Mesti ada. Oleh sebab tu kita yakin, walaupun kita tak dengar daripada Ayah Pin kata aku sesat. Kita tak dengar kenyataan tu daripada dia. Dan kita pun tak pernah nampak pun Ayah Pin dipanggil. Ataupun video Ayah Pin kena soal siasat dengan pejabat agama. Tak ada pun. Dia pun, Ayah Pin pun tak mengaku dia sesat. Tak mengaku dia masih mengamalkan ajaran sesat. Walaupun dia tak mengaku. Walaupun kita tak nampak video dia bersama dengan pihak Jabatan Agama. Kita kena tahu dan sedar bahawa pihak Jabatan Agama ada SOP, dia kena buat kajian dulu. Dan kajian dia itulah yang akan digunakan di dalam fatwa. Dia sebut, setelah kajian selesai dilaksanakan, Jawatan Kuasa Fatwa akan bersidang untuk membincangkan isu berkenaan. Lepas ada, baru bersidang. Lepas ada kajian, ada keputusan, kajian pun dah komplit, baru ada persidangan. Dia bukan boleh main pejam mata, buka mata, terus terbit fatwa. Oleh sebab itu, orang yang memperlekehkan fatwa ni memang dia lekeh. Sebab fatwa ni dia ada sistem dia. Dia ada sistem dia. Setelah kajian selesai dilaksanakan, Jawatan Kuasa Fatwa akan bersidang untuk membincangkan isu berkenaan bagi tujuan memberi pandangan hukum atau membuat fatwa. Jadi, dia bersidang tu untuk apa? Dia bersidang ni untuk keluarkan satu pandangan hukum ataupun fatwa. Maksud fatwa tadi yang telah diwartakan. Ataupun bahasa nak bagi mudah kepada anda, dia nak keluarkan fatwa yang diwartakan ataupun tidak diwartakan. Itu saja. Seterusnya, dia ada format kajian dan sebagainya. Tak apa, saya akan skip bahagian tu. Bahagian format tu saya skip. Kemudian kita pergi pada isu pengeluaran fatwa mengikut ijtihad.
Ijtihad ni apa? Ijtihad ni pandangan hukum. Jika jawatan kuasa fatwa berpendapat tiada satu pun qaul muktamad dalam mazhab, dalam keempat-empat mazhab. Maksud isu benda tu isu baru sungguh. Tak ada dalam mazhab no, tak ada dalam mazhab ni. Maka dia perlu melihat sumber ijtihad hukum adalah Quran, apa yang nampak daripada sumber-sumber Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas, dan juga 8 yang lain, iaitu istihsan, masalihul mursalah, al-uruf, saduz zara'i, istishab syara'u man qablana, qaulul sahabi, dan amal ahli Madinah. Jadi pakar-pakar dalam bidang-bidang yang berkaitan hendaklah dipanggil. Ni. Nampak di situ. Isu JSP pun sama. Dia sebut pakar-pakar dalam bidang-bidang yang berkaitan hendaklah dipanggil untuk memberi penjelasan, memberikan pandangan terperinci dalam isu-isu tertentu. Ini bagi memastikan jawatan kuasa fatwa mendapat maklumat yang tepat dan jelas sebelum pandangan hukum atau fatwa diputuskan. Nampak tak? Dia bukan hanya perbincangan 12 orang, 10 orang, 15 orang tadi. Bukan sekadar yang tu saja. Macam isu GISB. Dia perlukan kepada pihak lain yang pakar di dalam bahagian tu, yang telah membuat kajian berkaitan tentang hal tu, yang boleh disoal siasat, yang mana mungkin terlibat secara langsung dengan pergerakan berkenaan, untuk diberikan penjelasan. Akhirnya baru kita boleh keluarkan satu fatwa. Ini sistem fatwa di negara Malaysia. Kemudian, pewartaan. Apabila sesuatu hukum atau fatwa telah diputuskan untuk diwartakan, maka sirah fatwa, maksudnya kenyataan fatwa itu, bagi tujuan pewartaan hendaklah disediakan. Maksudnya, dia adalah fatwa apa yang kita duk baca banyak-banyak berkaitan tentang JSB tu kan. Ini fatwa ni diperoleh kan. Ini nama dia sirah. Sirah ni kenyataan fatwa lah. Jadi kenyataan fatwa tu disediakan untuk diwartakan. Dia kena bawa pergi, dikemukakan kepada majlis fatwa, kemudian disyurkan kepada raja buat endorsement, kemudian baru diuruskan untuk penyerahan fatwa itu di dalam warta. Jadi lepas raja tu dia ada proses pewartaan, lepas warta tu baru keluar satu fatwa. Lepas tu dia wajib untuk memaklumkan. Okey, nampak tak? Jelas tak? Jadi dalam apa yang kita duk bahas ni, garis panduan pengeluaran fatwa di Malaysia ni menunjukkan bahawa fatwa-fatwa ni bukan main ikut dan je, dan bukan disebabkan mufti rasa tak puas hati dengan satu kumpulan tu dia keluarkan fatwa. Bukan. Dia keluarkan fatwa setelah dibuat penelitian. Ini apa ni? Gondoro. Apa gondoro? Fatwa berhasil daripada fitnah. Sebab tu saya kata, awak nak kata orang fitnah, awak kena buktikan. Satu lagi, pihak fatwa-fatwa ni dia ada garis panduan. Dan garis panduan, nak kata contoh, nak kata satu negeri fitnah. Tak apalah, mungkinlah hang ada hujah hang. Tapi macam mana sekarang ni ada 6 negeri yang keluarkan fatwa yang lebih kurang sama. Yang sama biji adalah JISBH sesat. Yang tu sama. Tapi sirah fatwa mereka itu berbeza. Kenyataan fatwa itu berbeza. Maksudnya ada yang jelaskan lebih dalam tentang kesesatan JSB dan menghalang kita dengan lebih ketat untuk tidak menyokong JSB. Ada yang hanya menyebutkan tentang kesesatan JSB dan suruh orang mereka bertaubat. Ada juga yang sebut tentang kesesatan JSB dan menyebutkan tentang peruntukan zakat kepada XX JSB. Jadi dia banyak. Dia macam-macam tu. Boleh? Ni, duk tengok ramai duk rajin duk tulis bawah ni. Kalau rajin boleh naik dekat dalam live kita ni, mungkin boleh sembang dan mungkin boleh bagi fatwa anda pula. Aku rasa fatwa yang dikeluarkan oleh majlis fatwa ni